Okay, from video yang part 1, okay, awak dah tahu macam mana kita nak extract definitions daripada A plus B daripada C kan. So saya rasa saya tak perlu recap. So hari ni saya nak fokus pada perkara 2. Ni perkara 1. Perkara 2 ni adalah formula dalam ROR. So macam mana kita nak tahu formula ROR? Okay, macam saya cakap lepas, okay, the thing that you have to know is that you have to know the definition before you answer the second question. So firstly generate from here, and then you get the definition, and from the definition, and then you get the formula. Okay, so what is definition for it? So this will be reactant, this will be product. We use here, sorry, tak nampak pula. So this one we will use, this one kita produce. Okay, so what will be the definition? This one is reactant, this one will be product. So the definition will be rate of reaction is the amounts of what reactant use, okay, atau or the amounts of product produced with time. Okay, with time is very important. Ingat dalam minda, with time is very important sebab ROR rate kita main dengan masa, ataupun kadar lah rate main dengan masa. Okay, macam mana kita nak generate energy? Saya tak ingat formula. Okay, macam saya katakan tadi, step pertama tulis ini, generate definisi, baru jump kepada formula. So daripada sini tak perlu fikir panjang, tulis sahaja. Okay, jadi apa yang kita nak kena buat sir? Okay, yang pertama, rate of reaction mesti ada sama dengan apa? Okay, ilmu dekat sini. The amounts of reactant, the amounts of product produced. Okay, product produced. Okay, so awak tulis dulu, salin je balik. So the amounts of reactant use, atau sorry, tak ada ni. Okay, use ataupun boleh lah, atau the amounts, ni bukan bahagi ni atau the amounts of product produce. Okay, bahagi dengan masa. Okay, kenapa bahagi dengan masa? Kenapa tiba-tiba ada bahagi ni sir? Ingat with ni maksudnya adalah bahagi. So time, so letak time kat bawah. Okay, saya ulang Okay, so macam mana kita nak generate formula daripada definisi? So apa yang awak kena tahu lah, ROR sama dengan formula definisi apa? The amounts of reactant use, atau the amounts of product produce. With apa? With time. With ni cakap apa? With ni adalah bahagi. Bahagi dengan siapa? Time. With time. Nampak tak? That's how you generate the formula. Nampak? Tak perlu ingat. So step yang pertama, macam mana kita nak generate daripada equation A plus B dari C. So awak terus jump kepada definitions. So daripada definition, you jump nombor 3 kepada formula. Formula ni datang daripada mana? Daripada definisi tadi lah. Nampak tak? You don't have to remember chemistry. Just daripada definisi, you boleh derive benda lain. Okay, that's how you think. Kita tak perlu nak susahkan diri kita to really get into something, tapi awak perlu tahulah definisi tu apa, and faham dia punya flow. So if you understand the flow, then insyaAllah everything will be nice. Okay, ni cara saya. Kalau awak ada cara yang lebih baik, so gunalah cara awak. Okay, not to forget, bila kita ada formula, you have to have unit. So what is the units of ROR? Okay, unit ROR ni dia special. Okay, kita ada molar per second, kita ada gram per second, kita juga ada maybe mole per second. Dia depends pada soalan lah, depend pada soalan awak. So apa yang dia nak? Yang depan ni, okay, ni. Okay, so highlight
Yang depan ni kita ada molar, kita ada concentration, kita ada mass. Untuk mass kita guna gram kan. Kita ada concentration for molar, and mole ni adalah numbers of mole lah, numbers of mole. Ingat, yang depan ni, unit depan ni adalah apa yang berubah, apa yang dia nak ubah. Let's say apa yang berubah, contoh yang dalam ni, the amount of reactant dia bagi dalam bentuk mole, maka yang produk juga mesti dalam bentuk mole. Maka apa? Oh, perubahannya adalah dalam bentuk mole. So, kalau dibagi bentuk gram, kalau dibagi bentuk jisim, mass, kalau dibagi bentuk mass, so sir dia nak dalam bentuk jisim atau bentuk mass. Faham tak? Okey. Okey. Kita mungkin awak tak nampak lagi. So kita pergi soalan yang ni pula. Okey. In one experiment, 5.0 gram of CaCO3 needs to 250. Okay. React with excess HCl. Calculate the rates of reaction. Rate of reaction adalah ROR in the units of gram dengan mole. Okay, nampak tak dia punya soalan? Garang kan? So don't worry, don't scared. First thing first, step pertama, definition. So tulis siap-siap, dia tak minta awak tulis je. So the amounts of reactant use, ataupun the amounts of product produce with time kan. Kalau nak dapat markah lebih mesti ada masa. Okey, so daripada sini step kedua, jam. Dia cakap apa? Formula. Apa formula dia sir? Okey, formula dia tak perlu fikir, malas nak fikir sir. Okey, boleh. So tengok sini, alah hitam pula. Tengok sini, tengok with time. So tulis balik the amount. Okay, so mana nak tulis the amounts of product produce, reactant use, ataupun the amounts of product produce with tu apa? Bagi masa, with time. Okay, dah ada formula cantik. Okay, saya tulis lawak. Okay, saya tulis balik lah, nanti awak tak faham pula. Sorry lah, tulisan saya ni buruk sikit. So formula dia, the amount of reactant use, ataupun the amount of product produce, okay, bahagi dengan masa. Okay, anak. Okay, kita dah ada formula sama dengan ROR. Okay, sekarang tengok dia punya kita tengok pula dia punya soalan. Okay, dia bagi apa sekarang? Dia bagi yang ini, yang ini. Dia bagi jisim, mass 5.0 gram of CaCO3. Okay, dia bagi masa atau bagi time. Dia bagi dalam bentuk 250 second. Alah, buruk pula. Second. Okay, so apa kita nak buat sekarang? Dia nak ROR, tapi kita tengok unit. Okay, yang pertama adalah dia nak jisim per second, apa? Gram per second. So yang kedua adalah dia nak mole per second. Okay, cantik. Kita ada gram, kita ada second. So kita nak buat apa? Okay, jadi ROR yang pertama. Okay, ni formula kita ni formula, tulis je. So the amount of reactant use. So macam saya cakap tadi, tengok balik atas, dia nak apa? Yang depan ni adalah okay, gram per second, mole per second. Awak tak nampak tadi, so saya terangkan balik. So apa yang berubah adalah yang di depan ini, adalah yang di depan ini. Okay, so makanya tengok balik kat sini, dia nak gram, dia bagi gram. Jadi boleh teruskan, terus jalan. Jadi 5.0 gram bahagi dengan apa? 250 second. Okay, 50 second. So berapa? Dapat tak? Berapa nilainya?
So nilainya adalah, kita kalkulator 5 bagi 25 kosong, and then awak dapat 0.02 gram per second. Okey, nampak tak? Okey, seulang Okey, ingat balik, tengok unit. So unit awak sekarang adalah jisim per second. So bear in mind, ingat dalam kepala, depan ini apa yang berubah, apa yang berubah. Yang belakang ni sama sebab dia sentiasa masa. So cuba tengok dekat soalan, gram. Ui, cantik. Okey, gram maksudnya adalah dia dah bagi dalam mass, dia nak dalam mass juga, maka just terus dia berjalan, masukkan, plug je dalam formula, you dapat hasil. Tapi cuba tengok yang kedua. Yang kedua minta mol per second. Okey, ni macam mana pula saya tak tahulah saya. Okey, ini kena mahir balik bab 3. So tengok balik formula segitiga. So atas ni apa yang kita nak. Okey, yang ini mesti tempat mol. Mol tak berubah. Okey, yang ini mesti tempat constant. Okey, ingat balik formula tu. Recap balik. Yang ni apa yang kita nak. Yang ni mesti mol sahaja tak boleh duduk. Benda lain tak boleh duduk. Yang ni mesti constant je boleh duduk. Yang ni apa yang kita nak. Yang ni mol punya tempat. Okey. Okey, sekarang kita dapat mass. Okey. Kita dapat mass 5 anak. Macam mana kita nak tukar jadi mol? Okey, mass nak tukar jadi mol. So, okey, sekarang ni kita nak apa? Kita nak mol. Okey, kita nak mol. Kita warnakan dia. So, apa yang tidak berwarna? So, tempat yang tidak berwarna adalah mass dengan MR. So, mol sama dengan mass over MR. Nampak tak? So, N berwarna, yang tak berwarna adalah M dengan MR. Maka kita ambil yang ini, nampak tak ada space kat sini? Ni maksudnya bahagi. Maka N sama dengan M sama dengan MR. MR ni apa pula sir? MR ni adalah molar mass ataupun jisim molar. Jadi masukkan je dalam formula 5.0 gram bahagi dengan, tapi saya tak tahu macam mana kena ni MR ni nak datang dari mana pula sir? Okey, CaCO3 dibagi tadi kan. Okey, CaCO3 dibagi, maka kita tambahkan Ca tambah C tambah 3O. Okey, Ca tambah C tambah 3 oksigen, maka Ca berapa? Okey, MR sama dengan Ca berapa? Ca adalah 40 tambah dengan 12 tambah dengan 3 darab 16. So MR awak akan dapat 100. Betul tak? Okey, MR awak akan dapat 100. Okey. Okey, so sekarang nak kena buat apa sir? So kita dah ada nilai MR, masukkan je, plug in. So 100 gram. So awak pun buatlah. Okey. Sorry. Unit apa? Unit apa unit? Sorry. Ini gram. Unit ni adalah gram per molar. Sorry. Gram per molar. Okey. So awak cancel out. So you tinggal molar lah. Okey, jadi unit dia ni adalah molar. Unit molar. Mol kan? So awak akan dapat 0.0002 mol. Sorry, salah pula. Bukan. Awak akan dapat sekejap 0.05, betul tak? 0.05 mol. Okey, dia akan dapat 0.05 mol. Tapi ni ke jawapan akhir dia susah. Ni ke jawapan akhirnya sir? Tak. Jawapan akhirnya mesti balik pada ROR tadi. ROR. So kita dah ada mol. Okey, kita dah ada masa. Maka simple je, masukkan balik 0.5 mol bahagi dengan berapa masa kita tadi? So masa kita tadi adalah 250. So 250 second. So awak akan dapat 0.000
0.02 mol per second. Okey. Nampak tak? Okey. Okey, recap balik So, bila datang soalan minta ni, contoh macam dia bagi yang ini, okey, saya closekan dia. Okey. Apa yang awak kena tahu, kita akan ada G. Nampak tak yang berbeza, yang belakang ni sama. Alamak, besar pula. So, so yang ni, okey, dia sama. Nampak tak? Sama. Yang berbeza adalah depan ni ada depan ni. So, ini yang berubah. Okey. So, jangan takut, jangan gentar, teruskan melawan. Maka sekarang dia bagi gram. Okey, dia bagi gram. Okey, cantik untuk soalan nombor 1. Tapi soalan nombor 2 tak cantik. Kenapa tak cantik? Kita kena tukar gram jadi mol balik. So, yang pertama tadi, cantik jisim gram dengan second. Masuk dalam formula, you dapat jawapan. Tapi tak cantik pada soalan nombor 2, mol per second. Maka datang formula ini, segitiga, tempat yang sama, constant sama, yang lain kita, yang nak kita cari yang ini. So, makanya kita ada mass letaknya tepatnya di atas ini. So, tempat tak berwarna, so N bahagi dengan MR, maka kita dapat nilai N adalah 0.05. So, okey, dah dapat nilai N. So, nak buat apa dengan nilai mol ni, sir? So, you have to plug in back to the ROR equation, then you get this kind of answer. Faham tak? Okay, itu je saya nak ajar ini. So, harap bermanfaat pada semua. Okay, definisi, sericap balik macam mana kita nak tahu formula je hari ni. Okay, macam mana kita nak tahu formula adalah daripada definisi. Macam mana kita nak tahu definisi adalah daripada A tambah B jadi C. So, itu je. Terima kasih.